Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah daripada Allah Jalla Jalaluh memberkati majlis kita pada perjumpaan kita sekali ini. Alhamdulillah dapat kita berkongsi di dalam ruangan pengajian hadis daripada hadis mengenai sakut paut dengan tarbiyah dan akhlak dan sakut paut dengan hati yang wajib kita sebagai orang yang beriman memahami dan ambil pengertian, ambil faham daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa lagi lah ini sebagai kali pertama yang kita boleh berjumpa di dalam ruangan wanita ni. Kita terima kasihlah kepada Ustaz Ja kita yang mana beliau tadi itu sebagai Syekhul Majlis lah. Dia tu adalah guru bagi majlis kita ni. Tetapi pagi ni dia ada urusan dan dia harap hatilah kepada saya dia berikan amanah supaya bergantikan dia, boleh gantikan dia dalam urusan kita berjumpa bersama-sama kaum wanita yang dihormati, yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh berkongsi di dalam ilmu pengetahuan. Walaupun apa yang kata hadis ini Ustaz Ja syarah mari beberapa kali dah lah. Mana perjumpaan tu banyak dah sampai ke insya-Allah kita akan mula hadis yang ke 27. Hadis yang ke-27 tu apa yang dikemukakan kepada saya di sini iaitu insya-Allah kita tak melewatkan masa, kita mari tengoklah hadis yang ke-27 tu daripada hadis yang dikemukakan di sini ni. InsyaAllah kita akan tengok matan hadis sedikit, iaitu an Abi Usaid Al-Ansari. Abi Usaid ni salah satu daripada sahabat Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Ansar. Orang Ansar ni mana kata orang yang ada di negeri Madinah lah sebagaimana kita maklum dan tahu. Dan orang Ansar ni iaitu salah satu daripada sifat dia ni hati dia terbuka. Hati dia tadi itu suka beri pertolongan kepada orang-orang yang menghijrahkan diri daripada negeri Makkah Al-Mukarramah. Maka hati orang Ansar ni ia tak serupa dengan hati-hati yang lain. Sampaikan sekarang ni pun boleh kita rasa apabila kita pergi di Madinah, boleh kita tengok rupa cara sambutan, budi pekerti, akhlak-akhlak mereka ini adalah perkara-perkara yang tak support, tak bukan biasalah yang kita boleh tengok, yang boleh kita
berjumpa dengan mereka-mereka tersebut. Orang Ansar dia, Al-Ansari, nisbah kepada Al-Ansar, nisbah kepada Ansar lah, golongan Al-Ansar. Annahu, kalimah annahu, sesungguhnya dia ni lah, Abi Usaid ni dia dengar, annahu sami'a. Hadis ni, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cara kita nak rayak hadis ataupun kita ulama kita nak rayak hadis kepada kita ni, pasti dia ada cara-cara dan orang panggil kata sistem dalam masalah nak rayakkan hadis supaya nak betul dengan konsep ataupun qawaid ilmu hadis. Pasti dia kena bawa data annahu, sesungguhnya Abi Usaid tadi itu sami'a. Ini lafaz sami'a makna kata lafaz hissi yang dia rayak sungguh, dia dengar sungguh. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Nabi. Mana dengar suara Nabi, percakapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum Syekh. Ya. Syekh, suara tu dia putus-putus, sekat-sekat. Suara sekat-sekat ni. Cuba tanya Ustaz Mat kita belah mana ni? Kita mak buat sign out semula. Ha. Sign in balik. Buat sign out semula itu Ustaz Jah suruh buat semula. Suara jadi terputus-putus kata. Terima kasih Ustaz Jah. Ya. Terima kasih kata, nanti nak buat semula insya-Allah. Okey. Ya, okey. Ya. Boleh. Assalamualaikum. Dengarkah suara ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunyi itu dengar tak suara ni Ustazah ni? Dengar Ustaz. Dengar dah Ustaz. Oh, okey. Okey dah jelas. Okey saja dah insya-Allah dah. Ya. InsyaAllah. Ya, terima kasih saja. Insya-Allah. Jadi sebagaimana kita sambunglah perkataan yang dikemukakan oleh Abi Usaid radhiyallahu anhu bahawa beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis ataupun ilmu sakut paut dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi ni pasti dia kena hissi. Walaupun dia dengar dengan telinga ataupun dia lihat dengan mata ataupun dia dapat akuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara menututi ilmu pengetahuan. Hadis Nabi ni cara terima dia umpama ini. Tak boleh sama sekali kita nak terima dengan cara yang lain. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak sandarkan satu perkataan kepada Nabi, perbuatan kepada Nabi, memanglah dia kena lihat ataupun dia dengar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara terus dan terang, directlah dengarnya gitu. Seumpama hadis yang kita sedang duk dengar ni lah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Usaid dia kata, aku ni dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mana kata dia dengar sungguh, aku kata dia dengar sungguh. Maka kita nak ambil fawaid sedikit daripada ilmu hadis yang dikemukakan oleh para ulama kita, cara-cara kita hendak menerimakan hadis ini pasti kita kena kata dengan ini kerana
nak eloknya jagaan kita, takutnya kita tadi itu termasuk di dalam hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang sahih lah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim dan lain daripada tokoh-tokoh ulama kita, yakni man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nama elokkan diri kita daripada itu hadis. Sesiapa yang dusta di atas aku, nescaya tempat kediaman dia itu adalah di dalam api neraka. Dengan sebab itu, hingga ke sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sahabat ni makna kata orang yang sempat berjumpa dengan Nabi. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ini sebagai definisi para sahabat Nabi. Pasti kita sebagai orang Islam kena kenal sahabat Nabi ni sifat dia, yakni mereka yang sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, kemudian dia beriman dengan Nabi. Beriman makna membenar kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tak beriman, mereka yang tidaknya menerima ajaran Nabi, walaupun dia sempat berjumpa dengan Nabi, akan tetapi dia tak masuk di dalam golongan orang yang didapat maqam pangkat sahabat, tidak sama sekali. Kemudian apabila dia tu sebagai orang yang beriman, pasti dia kena bawanya iman dan Islam dia sehingga habis nyawa, sehingga dia menemui akan Allah Ta'ala, mana mengkhitamkan, menyudahkan hidupan dia dengan iman dan Islam. Apa yang dia itu sempat nak bawa perkara tu, maka orang umpama itulah adalah dinamakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni kulluhum udul. Semua sahabat ni adalah diadilkan. Diadilkan di situ maknanya alim ulama kita beri makna hum la yata'ammadun al-kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaknya sengaja nak dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi, sifat dia beramanah. Dengan sebab itulah Allah Taala memilihkan mereka itu supaya jadi sahabat yang rapat, yang boleh bantu Nabi setiap bucu lah, kalau kita kecek dengan bahasa saya ni, makna kata siap segi dia bantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia lepas daripada nabinya, iaitu sahabat Nabi. Dia katakan yaqul, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdalah wa huwa kharijun minal masjid. Sedangkan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharij, mana duk keluarlah, makna kata dia duk di luar daripada kawasan masjid. Al-masjid di sini tak lain tak bukan iaitu Masjidin Nabi lah, Muhammad alaihi salatu wassalam. Masjid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masjid Nabawi lah yang kita duk pergi di Madinah tu, masjid itulah asal tu. Mana kata dia masjid tak ada besar mana. Tu. Kembali kita nak tengok apakah peristiwa ataupun kejadian yang sebab-sebabnya Nabi nak kecek umpama ni. Ya ada sebab dia. Kerana sebagaimana maklum di sisi ulama, hadis ni pun dia ada juga orang kata sebab yang nak mendatangkan hadis tadi itu nak boleh datang tu sebab gapo. Ya ada sebab-sebab dia, bukan makna kata hadis nak mari Nabi duk dia Nabi berkecek, Nabi duk saja. Tak, ada sebab-sebab dia Nabi nak sepeda, ya ada sebab, apa panggil asbabil wurud. So umpama sebagaimana Al-Quran lah, iaitu asbabin nuzul. Ada di sana asbabin nuzul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia keluar, makna kata dia duk luar daripada masjid, seolah kata sudah semaya lah, pakai nak keluar kelik rumah belaka begitulah. Lalu perkara yang berlakunya iaitu fakhtalatar rijalu ma'an nisa fi tariq. Ni masalahnya. Ni sebab yang Nabi nak cakap ni, ada sebab royak sedikit di sini. Jadi bercampur. Ikhtalata ni makna bercampur.
Bercampur ni di dalam agama kita, iaitu agama Islam, dia kira kata perkara tu adalah perkara yang aib, perkara yang tidak bagus, perkara yang tidak baik. Campur di antara orang lelaki serta orang perempuan. Ikhtilat ni salah satu sebab yang nak menjadikan seseorang itu jadi punah perasaan, jadi berasa nak jadi hawa nafsu ternaik dan sebagainya, jadi sebab ikhtilat. Ikhtilat ni adalah permukaan muka ataupun jalan mula-mula pembukaan untuk nak sampaikan kepada al-fahishah. Al-fahishah ni makna kata perkara-perkara yang nak menjadi memunahkan seorang, memunahkan rumah tangga, keluarga, perhubungan di antara suami isteri dengan sebab ikhtilat. Dengan sebab itulah di dalam agama kita ni dia melarangkan kita ikhtilat. Kerana ikhtilat ni adalah hujung jatuh dia perkara-perkara yang memunahkan perasaan, memunahkan keluarga, memunahkan perhubungan dan sebagaimana hak kita telah mengatakan, telah menerangki. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata la taqrabuz zina. Jangan mendekati akan zina. Alim ulama kita beri penafsiran terhadap ayat tu la taqrab, makna kata kita jangan mendekati. Cara mendekati hak mula sekali iaitu al-ikhtilat. Makna kata campur. Jadi campur aduk. Dengan sebab itulah dalam syariat agama kita, apabila ada mengaji sekolah ke, mengaji di universiti ke di mana ke, ia ada pembagian. Ini bahagian lelaki, ini bahagian perempuan. Di asrama di mana dia tak bercampur. Kerana bercampur ni membawa kepada hawa nafsu kita dan sebagainya. Kerana diri manusia tadi itu dia senantiasa nak membawakan kepada perkara-perkara yang punah, perkara yang fasid dan sebagainya. Sebagaimana Tuhan katalah, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya diri seseorang manusia tu membawa kepada perkara-perkara yang tak bagus. Dengan sebab itu fakhtalata, maka jadi ikhtilat. Kalimah fakhtalata ni Nabi tak bercakap dengan wakhtalata. Ada beza, ada pembezaan di antara fakhtalata dengan wakhtalata. Fakhtalata di sini makna kata apabila turun tadi tu turun sekali. Makna kata turun sekali, turun daripada masjid turun sekali. Kalau wakhtalata makna kata turun lelaki dulu, kemudian barulah turun perempuan. Kalaulah umpama tu tidak ada hal, tidak ada sebab Nabi nak ingkarkan perkara tersebut. Maka fakhtalata di sini boleh kita di dalam hadis panggil fiqhul hadis, yang boleh kita faham, yang boleh kita istinbat, boleh kita ambil hukum daripadanya. Hendak nak royak kepada umat Islam kata di dalam syariat kita tidak tegahnya orang perempuan nak mari semaya di masjid. La tamna'u an-nisa fil masjid. Jangan kita duk tegah orang perempuan tadi itu nak datang semaya di masjid. Dalam agama kita tak larang. Tidak larang. Dan jumhurul ulama istinbat dengan hadis mana harus orang perempuan tadi itu mari semaya di masjid. Tak ada masalah. Zaman Nabi pun berlaku ni bagaimana Nabi royak ni. Fakhtalata, maka jadi ikhtilat. Ar-rijalu ma'an nisa. Mana kata ikhtilat orang-orang lelaki serta orang-orang perempuan. Mana lagu mana? Ma'a. Apabila Nabi guna ma'a di sini, mana gini? Mana tepuh bau gi mari. Mana kata orang perempuan dengan orang lelaki ni berapak. Mana kata salah dekat. Dekat gitu. Tu makna kata fakhtalatar rijalu ma'an nisa. Jadi dekat gitu. Apabila dekat gitu, di mana? Fit tariq. Di atas jalan. Mana fit tariq, mana di jalan ni nak keluarkan daripada pintu masjid menujukan kepada rumah masing-masing. Sebenarnya nak tuju bukan nak kecek, nak bergapo dak, cuma nak klik masing-masing. Tetapi klik dengan cara lagu tu ialah memang hati manusia tadi itu terkadang dia lucu dan terkadang dia gitu, terkadang dia gini, ada beberapa masalah. Kerana hati manusia ni bukan semuanya
nak adanya wiqayah, penjagaan daripada hawa nafsu dan sebagainya. Bukan. Terkadang hati manusia ni dia dengan sebab tengok, dengan sebab dia boleh lihat, sekadar tu sahaja membelakukan fitnah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarangkan. Nak boleh kata tengok tadi itu ada asbab ke apa? Ada asbab kita ikhtilat mula-mula. Apabila ikhtilat bercampur, kita tengok. Apabila tengok mata mu, tengok mata aku ni, dia ada masalah tu, masalah ni dan sebagainya. Islam tu dia jaga di awal muqaddimah lagi, awal permulaan tu lagi. Bukan dia jaga dia kata belakang ni, apabila berlaku nanti semula kita ke cara semula. Tak. Islam ia jaga di awal khutwah permulaan tu lagi. Itu Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Masalah ikhtilat ia berhubung dengan ghaddul basar. Ghaddul basar mana kata kita tunduk mata kita tu tak tengok. Tak tengok kepada perkara-perkara yang tak harus kita tengok. Terutama kita tengok lelaki tengok perempuan, perempuan tengok orang lelaki dan sebagainya. Perkara-perkara yang tak harus tu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala kata lagu mana? Ayat 30. Kalau kita balik tengok dalam Quran, dia dapati ayat yang kita senantiasa dok dengar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata olehmu ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang lelaki. Yaghuddu min absarihim. Hendaklah wahai orang yang beriman di kalangan lelaki tadi itu ghadda. Yaghuddu makna kata merendahkan pandangan mata tadi. Kinayah daripada kata jangan duk tengok orang. Apabila ikhtilat ia jadi sebab melazimi kita nak tengok. Apabila ikhtilat kita pasti nak tengok. Apabila kau dengar suara lagi, kau terlekat lagi. Ya banyak masalah. Banyak masalah yang berlaku. Dan apabila lihat, apabila ikhtilat dia lihat. Apabila lihat, Tuhan kata wa yahfazu furujahum. So jaganya kemaluan masing-masing. Membawa salah kata apabila ikhtilat, apabila tengok, ya ada perkara-perkara yang membawakan kepada al-fahishah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala rayak gitu tu, suruh kita menundukkan mata, jangan kita angkatnya mata, jaganya kemaluan masing-masing. Zalika azka lahum. Hak itulah, dimakian itulah jalan yang bagus, jalan yang elok bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Cuba tengok. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tahu, halusi dengan apa yang mereka itu buat. Cuba kita tengok Allah Taala kata yasnaun, kalimah sana'a yasna. Yasna ni makna lagu mana? Tuhan tak kata innallaha khabiru bima yaf'alun ka ya'malun ka. La, Tuhan tak kata lagu tu. Tuhan kata innallaha khabiru bima yasnaun. Kalimah sana'a ni makna kata kita buat. Usaha daripada dalam kita nak tengok, nak berjumpa, nak bergotu, nak bergoning. Tengok bahasa Tuhan guna dalam Quran. Bahasa yang matin, bahasa yang tetap, bahasa yang gagah, bahasa yang ada arti, ada pengertian yang dalam. Dengan sebab itu hendaklah kita sebagai orang Islam kena berapa? Kenanya apa yang kata kena tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kerana setiap kalimat, setiap kalimah yang guna oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menepati maqam dia tadi itu maqamul ihsan, maqamul ali, maqam hak tinggi. Kalaulah kita faham, kalaulah kita reti, kalaulah kita boleh menguasai akan makna-makna yang tersebut. Dengan sebab itu wasiat bagi orang lelaki. Juga orang perempuan, wa kullil mu'minat. Kata olehmu ya Rasulullah kepada orang yang beriman di kalangan orang perempuan, yaghuddun min absarihin. Suruh menunduk juga mata. Jangan angkat mata tengok orang ikut saya gitu, tak leh. Wa yahfazna furujahun. Suruh jaga juga kemaluan dia. Karena tengok tadi itu membawa kepada memikirkan itu, menaikkan syahwat dan sebagainya.
Wa itu makna kata Tuhan raya, Tuhan larang. Wala yubdina zinatahun, dan jangan membukakan hiasan. Kita pakai hiasan tak ada masalah, tapi jangan kita bukakan hiasan daripada hiasan yang menarikkan, yang tertarik, supaya menjadikan perkara-perkara jadi fitnah. Pakai hiasan tak ada masalah, tetapi jangan yubdina, kita membukakan untuk kita nak menarikkan, nak mendekatkan, tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Malaikat apa yang harus umpama cincin, umpama gelar, umpama gapo tu, okeylah lagu tu. Tapi hak lain lagi tadi itu jangan kita terbuka sangat. Ni Islam kita mengajar, Islam kita menerangkan. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, adalah kita itu patuh. Patuh ini kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang tu, kepada orang ni. Hak tu natijah ya. Tetapi hak sebenarnya kita patuh kepada Allahu Jalla Jalaluh. Ila akhiril ayah lah. Itu maknanya kita tak ada nak masuk di situ. Tetapi sebagaimana hadis yang kata tadi, fakhtalata, kembali kepada hadis, fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa, maka campur di antara orang lelaki dan orang perempuan. Nabi guna ma'ah. Kalimah ma'ah, Abi Usaid ni guna ma'ah sebab dia tengok. Dengan sebab itu, satu perkara yang kita nak memahami akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita kena memahami percakapan para sahabat. Apa yang dihuraikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang tahu dengan cara halusi, orang yang memahami akan maqasid, matlamat, tujuan cakapan Nabi, perbuatan Nabi, larangan Nabi, suruhan Nabi, tunjuk hajar Nabi, panggil taujihat dan sebagainya. Ini adalah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kita sebagai orang yang kamadian, bagaimana kita nak memahami akan hadis Nabi di atas wajahnya? Pasti kita kena faham dan kita kena ambil pengertian daripada percakapan para sahabat, huraian mereka dan sebagainya. Itu makna fit tariq, di jalan, di jalan. Kalau kita kecek dengan mudah-mudah di tepi-tepi masjid, di tepi-tepi kanan masjid ke kiri masjid, kata gila. Apabila Rasulullah tengok umpama tu, sifat Rasulullah ni iaitu al-bayan. Karena Nabi ni khija dia, wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Tidak ada khija bagi Rasul malaikat balaghul mubin. Balagh mana menyampaikan urusan yang nyata, yang terang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu sifat Nabi. Dia tak ada nak kepada tu, tak ada nak pada ni, tak ada nak pada muka dalam masyarakat, tak ada naknya pangkat, tak ada naknya harta benda, tak ada nak gapo-gapo. Illa balaghul mubin. Ya nak al-balaghul mubin. Sebab dia kata in ajriya illa 'ala Allah. Ganjaran itu Allah Ta'ala sendiri nak balas. Orang faham. Tetapi apabila Nabi itu bersikap dengan itu sikap, berpendirian umpama tu, sahabat nampak keikhlasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bantu. Balik Muhajirin bantu dengan hati. Muhajirin dia bantu dengan hati. Dia tinggal habis harta benda dia, rumah tangga dia, adik-beradik dia tinggal, dia sanggup nak tinggal, tapi dia bantu dengan hati. Bantu dengan hati ni adalah bantu dengan kekuatan jiwa. Aku sekali denganmu ya Rasulullah, walaupun aku tak ada gapo apa, tapi aku memang sekali ngamung ya Rasulullah. Dengan sebab itu maqamul muhajirin adalah tinggi. Adapun maqamil al-ansar, mereka ini bantu juga dengan sambutan, dengan harta benda, dengan tempat kediaman, dengan makanan, minuman, pakaian, dan berbagai-bagai daripada pembantuan al-ansar. Dua golongan ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim sebagai catatan, bacaan ini akan baca oleh orang Islam sampai ke hari kiamat nanti. Ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha, sehingga habis umur dunia ni. Dengan sebab keikhlasan mereka, dengan sebab bersihnya hati mereka, bersama hati, bersama jiwa, bersama tenaga, bersama harta benda, bersama dengan kuasa yang dia ada kerana nak membantukan agama Allah Subhanahu wa taala.
bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bantu Allah Taala lah, bantu agama Tuhan. Sebagaimana Tuhan katalah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu itu membantu agama Allah, Allah Taala membantukan kamu dan Allah Taala menetapkan pendirian kamu. Nak jadi tetap pendirian yang bukan mudah. Nak jadi istiqamah di atas amalan kebaikan ni bukan perkara yang mudah. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mari tengok. Dia tengok itu, apabila dia tengok perkara yang mungkar, Nabi senantiasa engkar selalu. Sebab kaedah yang ulama kita letak kata, la yajuzu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'khir al-bayan an waqtil hajah. Tak harus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak melamak-lamakkan keterangan daripada waktu yang berhajat. Apabila Nabi tengok, Nabi lihat perkara yang menyinggah dengan ajaran Allah Taala, Nabi akan tegah. Tegah dengan bayan, tegah dengan penerangan, tegah dengan apa yang kata, berinya penjelasan. Ini hak molek sekali. Cara Rasulullah ni seelok-elok cara. Orang mari minta nak zina dengan Nabi, Nabi tak sapa tangan lagi. Nabi tak ada maki dia, Nabi tak ada laknat dia. Nabi ambil tangan pula tok di atas bahu dia, peluk dia, tanya dia, "Apa abang ni jadi gini? Kenapa? Kamar dia Nabi beri alasan. Kata, abang ni kalulah orang nak zina dengan adik abang berasa suka ke tak? Zina dengan ibu abang rasa suka ke tak?" Sampai kepada budak syabab tadi itu, pemuda tadi itu, berasa tertarik dengan bayan Nabi, berasa tertarik dengan penjelasan Nabi, sehingga jadi seorang budak remaja pemuda tadi itu setinggi-tinggi orang di kalangan sahabat. Itu cara ingkaril munkar. Bukan kita ingkar al-munkar bil munkar. Kita ingkar benda tak molek dengan tak molek. Kita nampak suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, dia menyalahi akan ajaran Allah dengan sebab hawa nafsu dia ke, dengan sebab dia tak tahu ke, dengan gapo. Jangan kita gaduh nak pakainya suara yang tinggi-tinggi, nak sampainya tangan, naknya apa. Perkara-perkara tadi itu tak ada membawa kepada ijabiyat. Tak ada membawa kepada perkara-perkara yang jadi bagus, jadi baik tak. Bahkan jadi salbiyat, benda yang keturung pergi hadap ke bawah. Tak ada jadi molek bagi kita. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa. Tengok. Nabi pun kata bagi, Nabi pun sepeda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sepeda bagi an-nisa, bagi orang perempuan. Bagi orang perempuan. Sebab apa Allah itu Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam tak tegah bagi orang lelaki? Kerana tegah bagi orang perempuan ini nak royak kata orang perempuan ada makanah, ada pangkat di dalam agama ini. Nabi nak jaga orang perempuan itu atas lagi daripada nak jaga orang lelaki. Sebab orang lelaki dia adanya kekuatan yang Allah Taala berikan ke dia, tak apalah di situ. Tapi makanah bagi orang perempuan di dalam agama kita, sehingga kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa, bagi orang perempuan. Kita kena faham kata tiap-tiap perkara yang agama kita dah sebut, ada di sana suratun nisa, ada di sana suratul talaq. Suratul talaq ni sebagai suratul nisa as-sughra. Ahkam sakup dengan orang perempuan ni khusus. Bukan makna perkara-perkara yang orang ada ayat kata orang perempuan dihina adalah agama, orang perempuan tidak diambil bicara adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendustaan. Tak benar. Cuba tengok Nabi kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa, bagi orang perempuan. Supaya nak jaganya orang perempuan tadi itu supaya tak jadi jatuh harga. Tak sewa jadi jatuh harga, tak sewa jadi dipandangkan lekeh dan sebagainya. Nak jaga makanah dia, pangkat dia. Lagu mana? Istakhiranna. Iaitu hei orang perempuan istakhiranna, gitulah. Istakhirna, tak nampak. Istakhirna makna kata hendaklah mung wahai orang perempuan berhenti dulu. Mari duduk belakang dulu. Berhenti dulu. Jangan berlomba tubik gitu, tak leh.
Sungguh dalam Islam kita suruh berlomba, falyatanafasil mutanafisun. Tapi berlomba hak tu bukan berlomba di sini. Terkadang kita nak ambil ayat Quran, mari kita nak jadi memuas hawa nafsu kita, tak boleh. Tak bolehlah kita kena berlomba. Mana ayat Quran? Falyatanafasil mutanafisun. Itu bukan. Orang panggil istidlal fi ghairi mahallih. Kita ambil ayat Quran, kita bukan tempat dia. Ni banyak setengah-setengah daripada ikhwah kita, saudara kita ambil ayat Quran, geletak tak kena pada tempat. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, terutamanya pendakwah alim ulama kita, dia kena adalah ilmu sakut paut cara kita nak letakkan ayat Quran tadi betul pada tempat, supaya umat manusia tak jadi berat untuk kita nak beramal dan jadi faham salah terhadap ajaran Islam. Kerana ajaran Islam adalah ajaran yang bagus, ajaran yang nak membalaskan setiap perbuatan manusia di atas kebaikan hak dia buat tadi, Tuhan nak balas belaka. Hak tak molek pun Tuhan nak balas, tetapi hak baik tadi itu banyak lagi. Hak baik itu banyak lagi. Kerana orang buat baik dalam agama kita ni banyaklah. Pahala-pahala dia, ganjaran dia nanti kita sebut tempat lain lah. Istakhirna. So, hendak dalam takhir sikit, berhenti dulu. Fa innahu laisa lakunna an apa nama tu? Tahquqna at-tariq. Allah, tengok Nabi kata. Takhir dulu daripada jalanan, berhenti dulu nak tubik masjid tu, berhenti dulu. Kau dulu, we orang lelaki tubiklah maksud gitu. Sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi kamu wahai orang perempuan bahawa kamu itu nak mentutupkan akan jalan-jalan. Ni saya baca dalam terjemuh hadis lah. Sebenarnya ada dah terjemuh tu. Tengoklah tu tetapi saya baca di dalam pengertian yang kita balik bahasa daripada bahasa Arab selalulah. Mana kata suruh bukakan jalan. Jangan kita menjadi sebabkan jadi jalan itu jadi susah orang nak berjalan lah. Kalau bahasa petani panggil ketak jalan. Jangan buat gitu. Mana kata kita orang tubik dulu, orang lelaki tubik gitu dulu. Tu maknanya gitu. Tengok di atas orang Islam kita ni, ya lagu tu lah. Cara pengajian tadi itu, dia kena sakut paut dengan ajaran. Ajaran kita ni apabila kita tengok dan lihat, ya adanya berasa perkara yang terbuka. Apabila kita lihat sungguh dengan cara hati, kita berasa kata benda ni tak ada jadi berat di atas kita kalau kita nak beramal. Sebab Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebankan di atas kita malaikat perkara yang kita kuasa. Kalau kita tak kuasa, Tuhan tak suruh. Dengan sebab itu tiap-tiap Tuhan suruh, Tuhan tahu kata kita ni kuasa nak buat. Tuhan tahu kata kita kuasa nak memikulkan amanah itu. Kalau kita tak kuasa, Tuhan tak beri mula lagi. Tuhan tak kata Tuhan tak beban di awal lagi, kerana Tuhan ni hakimun alim. Allah Taala sangat bijaksana dan sangat mengetahui. Alaikum bi hafaqatit tariq. Maka jadi kewajipan alaikunna ni dalam bahasa hak Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam ni, Nabi kecek ni. Alaikunna mana kata wajib di atas kamu. Kalimah alaikun ni mana kalimah yang kalau dalam bahasa orang mengaji ismul fi'lil amr, yakni suruh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpama ayat kita dah dengar samalah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Yalah tu. Kalimah alaikum dalam agama kita mana suruhan. Suruh alaikunna. Jadi kewajipan di atas kamu, segala-gala orang perempuan jadi hormati bihafaqatit tariq, di tepi-tepi jalan. Salah kata suruh duduk tepi jalan sikit, jangan duduk tengah jalan gitu. Kita orang perempuan jalan di tengah sikit, di tepi-tepi sikit, jangan duduk tengah gitu. Tengah ni tempat yang jadi orang lelaki nak keluar dan sebagainya, gitu caranya. Fakanat, Coba kita tengok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Nabi Muhammad menterbiahkan mereka? Bagaimanakah Nabi Muhammad itu mengasuhkan mereka supaya mereka itu boleh terimanya ajaran yang benar
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mudah. Al-fahmu ni, pahaman ni adalah satu perkara yang penting bagi kita. Orang kita ni kalau tak faham, ataupun orang kita ni kalau ni tak reti, tak faham, tak pandai nak kira ni, dia tak boleh nak terima sama sekali. Dia tak boleh nak terima akan ajaran. Lagu mana pun dia tak boleh nak terima. Nak buat tak boleh. Dengan sebab itu al-fahmu ni penting. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang lain yang sabit pada baginda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa dia Tuhan hendak ki baik dengan dia, Allah Taala dia faham agama. Faham ni makna kata perkara yang jadi satu perkara yang membawa kepada diri seseorang tadi itu untuk nak menerimakan akan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat, maka didapati orang perempuan. Maka didapati orang perempuan tadi itu, fakanatil mar'atu, didapati orang perempuan tadi itu taltasiq bil jidar. Taltasiq mana kata umpama ni ini dinding ni, maka orang perempuan tadi itu jalan rapat dengan dinding, itu bihaq al-jidar. Rapat, seolah kata dia jalan dekat dengan dinding benar-benar, itu maksud dia. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min sufuqiha bihi, sehingga pakaian dia tu bersetuh dengan apa? Bersetuh dengan dinding-dinding umuh orang yang di tepi-tepi jalan itu, ataupun pasar-pasar orang ke kedai-kedai orang, kita katalah dia tepuh pakaian. Sebab orang pakaian di kalangan sahabiat Nabi ni pakaian bagus. Pakai dia warna hitam, gambarnya labuh, dan dia pakai dengan cara lega, cara yang luas, sekadar mana tak jadi israf lah, tak jadi bazir, tak jadi kekurangan bazir ataupun berlebih-lebihi. Itu cara dia. Yang kita boleh dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, boleh beberapa pengajaran daripada kita. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dia itu membayankan hukum apabila Nabi tengok perkara itu menyengahi. Yang kedua, apabila Nabi Muhammad membayankan hukum, para sahabiat ataupun sahabat senantiasa dia itu menerima dengan cara mudah. Inilah maksud kata hak Tuhan royak dalam Quran kata, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak bagi orang perempuan, lelaki ataupun orang lelaki di kalangan orang beriman, ataupun orang perempuan di kalangan orang yang beriman, dia nak jadi pepilihan, nak jadi gitu, nak jadi gini, apa terhadap apa yang menyata, apa yang dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tak jadi beriman, iman kita seorang tak jadi sempurna dengan cara bagus, dengan cara 100%, malaikat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, orang yang kita nak menerimakan hukum daripadanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumkan, maka orang yang beriman tadi itu menerimakan hukum daripada Nabi Muhammad alaihi wasallam dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, tidak ada susah, tidak ada jadi gelisah di dalam hati. Itu makna orang yang beriman dengan cara sungguh. Dengan sebab itu iman ini sahabiat ni terima dengan cara mudah, kerana dia itu faham akan isi kandungan isi kandungan Al-Quran dan huraian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi daripada perkara tadi, dia faham, dia melaksana selalu. Hani hakna. Kerana suruh ni, ya ada suruh yang kita ala faur, mana kata suruh kita kerja selalu. Di sana ada suruh yang biasanya kita beri tempoh pada kita, awal waktu ke tengah waktu ke akhir waktu, seumpama waktu semaya. Tetapi hak pesen ni dia terima dengan cara terus selalu. Terima alal faur, mana kata alal faur, mana dia kerja selalu. Kerja selalu. Ini adalah kekuatan iman, kekuatan taslim Islam dia terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah
iaitu sedikit sebanyak daripada pengertian hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. InsyaAllah kita akan tengok satu lagi hadis ni. Hadis yang ke berapa pula tu? Nanti saya tengok sikit. InsyaAllah, iaitu hadis di bawah ni tak? Nampak tengok. Ni. Ada masa lagi ni tak? InsyaAllah. InsyaAllah kita tengok hadis satu lagi, iaitu hadis mengenai hadis 40 jugalah, sakut paut dengan hati ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata lagu mana? Cuba kita tengok. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Urwah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni sebagaimana kita tahulah, hal sakut paut dengan Nabi Muhammad di dalam ummah terutamanya, di dalam keluarga dia tu, dia hak lebih tahu. Dan Aisyah ni salah satu daripada tokoh fuqaha di kalangan orang perempuan. Dan dia sebagai guru. Orang perempuan boleh jadi guru, tak ada masalah. Aisyah ni guru bagi sahabat-sahabat yang banyak dia. Dan dia di kalangan, dia termasuk daripada orang yang riwayat hadis di kalangan sahabiyat yang banyak. Dia umur muda tetapi dia sangat faqih, sebab daripada ayah dia bakar molek ke, bakar Abu Bakar. Kenapa? Dia adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah kita sebagai orang Islam, terutamanya kaum wanita, kena fahamlah sini supaya kita tadi itu boleh lihat jalanan-jalanan yang dijalankan oleh para sahabat dan para sahabiat. Kerana mereka adalah qudwah kita. Kalau kita tengok pada hidup mereka ni, terkadang kita tengok hidup yang lain. Orang Islam tapi tengok hidup pihak lain. Apabila kita tengok hidup pihak lain, di situlah menjadi celaru dalam masalah hidup kita. Jadi rusak dalam hidup rumah tangga kita. Dia adalah radhiyallahu anha, dapat maqam radhiyallahu anha. Makna kata radhiyallahu anha ni makna lagu mana? Makna kata lah pangkat yang tinggi lah. Orang biasa tak dapat. Allah Taala beri hak ni. Allah Taala beri. Annaha kanat taqul. Annaha kanat taqul. Sesungguhnya Aisyah tu kata pada anak saudara dia lah, kanat taqul. Aisyah tu kata, didapati Aisyah tu kata duk kecek semua di mulut dia. Aisyah ni orang sabar, faqih, orang yang bijak sana dalam urusan. Tetapi dia ni orang muda lah, tak serupa dengan hak lain. Dia duk royak sama pada anak saudara dia Urwah tu, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah, supah tadi itu orang panggil uslubil Arab. Satu cakap pe uslubil Arabi, dia banyak supah. Tetapi kita ni nak supah orang Jawi, kita tak supah lah malaikat perkara-perkara yang kita nak ada hal hak jadi besar dan sebagainya, kita baru supah. Dan masalah supah tadi itu kita kena jaga. Kerana Allah Ta'ala royak pada kita, suruh kita jaga. Wahfazu aimanakum. Suruh kita jagakan supahan kita. Jangan kita supah kadhib. Jangan kita supah perkara-perkara yang tak benar. Jangan kita buat lagu tu. Wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai anak saudara aku. Gitulah, anak saudara aku. Ya nak oyak gapo? Nak oyak kata rumah tangga ni dia nak kepada isteri yang faham hal keadaan suami. Isteri yang faham hal keadaan suami. Ya bukan mana kata isteri tak faham. Ya kita nak bina keluarga ni, ya pasti kena faham dua pihak. Isteri faham suami, suami faham isteri. Ya lagu tu. Lalu Aisyah yang nak royak kata sifat dia duduk dengan Nabi ni, dia faham macam mana. Macam mana dia faham. Bagaimana hak dia tadi itu boleh boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disoal dalam hadis yang sahih.
siapakah man ahabban nas minan nisa ilaika ya Rasulullah? Siapa hak mung lebih kasih di kalangan manusia, di kalangan orang perempuan ni? Siapa hak mung lebih kasih sekali ya Rasulullah? Lalu Nabi kata Aisyah. Aisyah ni sekasih-kasih manusia. Hak orang perempuan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu Rusia tu apakah Aisyah ni dikasihi oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Cuba kita kaji, kita sebagai kaum wanita, orang lelaki sendiri pun kaji tengok. Sifat gapo boleh kata Nabi tadi tu kasih pada Aisyah. Dan dia tadi itu minta izin kepada semua isteri dia apabila hari sakit gapo-gapo nak pergi duduk dengan Aisyah. Aisyah kecek gapo, ui makan gapo, nyebela lagu mana, situ Rusia. Terus dia pergi carilah Rusia hak pesing he tu he ni. Rumah tok bama ni. Tak ada. Ya Rusia duduk di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di dalam sirah sahabiyat, ummahatil mukminin, di kalangan orang-orang sebagai ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Isteri-isteri Nabi ni menepati ibu bagi orang-orang yang beriman. Lalu Aisyah ni royak kepada anak saudara, kata in kunna nantadhiru ila al-hilal nanzuru, in kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal. Ya Allah, tengok, dia kata sesungguhnya kami ni duk tunggu di sini, makna kata lepas bulan ke sebulan, sebulan ke sebulan, sebulan ke sebulan, sampai ke 3 bulan. Salah kata lagu mana yang nak royak? In kunna nanzur. Nanzur mana? Nantazir. Tunggu bulan ke bulan, bulan ke bulan. Sehingga 3 bulan. Thalathatu ahliyati fi syahrain. Makna kata 3 bulan dalam Islam ni kira hitung dengan hisab hak Islami kita ni 2 bulan. 2 bulan fi syahrain. 2 bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun, dan tidak memasak di dalam rumah Nabi tadi itu, makna kata tak, kalau bahasa petani panggil pingat api, tidak dipingatkan api, memasaklah, kalau kinayah daripada memasakkan api, tak memasak dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan. Salah kata makan ni tak ada mewah mana. Ya, masalah rumah tangga tadi itu masalah rumah makan ni, minum ni, pakaian. Hak tu hak jadi asas. Jadi asas. Kalau tak ada moga tu gak lah, bagaimana dok katalah. Nak ayat kata jadi muskilah tu jadi muskilah ni. Tetapi Nabi nak hajar kepada kita sebagai umat dia ni, jauh tengok ni Aisyah nak royak. Kata Nabi Muhammad ni kerja dia iaitu kerja sebagai pendakwah. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pendakwah. Dia ummahatil mukminin, nanti khidmat pada Nabi Muhammad ni gitu gini, makan ni, pakai apa. Tetapi terkadang tak ada. Tak ada, sebab apabila marinya harta daripada makan ni apa, Nabi sedekah, senantiasa sedekah kepada orang yang lebih perlu lagi. Mau masa dia yang nak jadi orang kaki depan ni, terutama jadi rasul, jadi gapo, ya kena jiwa khidmat tadi itu lebih, ya kena lebih. Tetapi dengan sebab isteri apa suami dia boleh jauh. Tapi kalau tak faham, siap di awal dah Nabi kita Muhammad. Masa masa Khadijah lagi duk di gua tadi kelik mari, duk di taposan kelik mari, kalau tak faham agak pakai di awal lagi isteri mula-mula lagi tak boleh nak kerja akan agama, kerja dakwah tak boleh. Tetapi isteri dia adalah orang yang membantukan suami dia. Tahu kata suami dia nak pergi kerja agama, dia sanggup. Ni sikap ummahatil mukminin. Hak tu yang sebut dalam Quran. Dan mereka ini akan jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar di dalam dunia, bahkan di hari akhirat pula nanti, dalam syurga pula. Tu nak ayat. Kemudian wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Tak masaklah. Salah kata api tak pingat ni kinayah pada tak masaklah. Qultu, maka aku berkata, Urwah pun berkata. Urwah ni anak saudara bagi Aisyah radhiyallahu anha. Ala ma'azkur itu
anak saudara dia. Qultu ya khalah, wahai mak saudara. Wahai mak saudara. Fama kana yu'ishukum, apakah makannya kamu? Mu hidup lagu mana wahai mak saudara? Khalah hidup lagu mana? Macam mana hidupnya? Tak masuk dua bulan turut-turut ni. Bagaimana nak hidup? Ya Allah, anak saudara pun tanya mak saudara dia, dia mari duk tidur sokmolah, mari duk dengan mak saudara dia. Kita terkadang tak pergi cari mak saudara kita. Kita kena berada silatul arham, pergi cari mak saudara kita. Pergi kecek dengan dia, bawa barang pergi dia. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita kena pergi cari. Supaya kita tadi tak terputus. Hari ni banyak terputus perkara-perkara tersebut. Sibuk tu sibuk ni, sibuk tu sibuk ni, sampai raya-raya pun tak pergi cari. Ini adalah kesilapan dalam masalah kita hidup dia di dalam dunia. Ada kesilapan yang banyak. Nampak tu tak? Ada kesilapan. Sebab itulah muskilah jadi timbul situ timbul sini. Ukhuwah al-imaniyah, silatul arham, kita tak berapa nak hubung mana. Kemudian Aisyah pun jawab kepada anak saudara dia. Aisyah pun jawab pada anak saudara dia. Dia kata mana? Qala al-aswadan. Aswadan. Bahasa kita ni aswadan makna lagu mana? At-tamru wal ma'u. Al-aswadan ni katanya ahli syarah lah di kalangan ahli ahli yang alim ulama kita lah yang mensyarahkan al-aswadan ini. Nabi menamakan at-tamr dengan dengan air. At-tamru ni dalam bahasa Arab, kalau kita apabila sebut buah taman ni, ya banyak hak kita buah taman hidup, buah taman tu, buah taman ni. Tapi kalau sebut at-tamr di sisi orang Arab ni, aghlabiyah dia faham kata taman kering. Taman kering yang kering sungguh, seumpama kalulah orang duduk di luar negara pernah kerah lah. Kerah kena rekah lah dia tadi. Lalu caranya Aisyah rakyat kata at-tamr dan al-ma'. Cara buat dia tu, dia ambil buah tamah kerah tadi tu, dia peracur-peracur, dia bubuh air. Kamar dia letakkan satu malam, barulah pagi tu esok ke tu baru boleh makan. Cara yang lagu tu hidupan. Dan katanya alim ulama kita, at-tamr dengan al-ma' nisbah bagi orang Arab ni sebagai asas. Asas ni seumpama nasi tempat teh kita dan air lah tempat teh kita ni. Nasi sebagai asas. Sebab itulah dinamakan al-aswadan. Aswadan mana asas dalam hidup makan ni orang Arab. Orang Arab ni kalau ada air, ada buah taman, hidup boleh. Hidup boleh. Baik. Kemudian dia kata, qala al-aswadan. Berkatanya Aisyah, aswadan. Illa annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran minal ansar. Malaikat ada satu ketika, satu kala bagi Nabi kita ni ada jiran. Jiran ni mana? Orang di tepi lah. Orang di tepi rumah tangga kita tu ada jiran kita. Bahasa petani panggil jire, bahasa Kelantan pun lebih kurang itulah, jire. Jiran ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa wasiat sokmo supaya kita buat baik dengan jiran. Sehingga sengkak oleh para sahabat kata, jiran ni boleh makan harta ke lagu mana? Seolah kata Nabi nak royak kata perhubungan kita dengan jiran tadi itu rapat kuat. Ni terkadang jiran hak kita nak balas sangat. Dekat umur hak nak balas sangat. Tak tegur sampai raya-raya pun tak mari. Sebab apa? Sebab cara faham manusia kita jadi terubah, tertukar. Tetapi hendaklah kita, Nabi kata, falyasil man qata'ak. So kita hubung dengan orang atas selesai dengan kita. Oh Allah, payahnya. Orang nak putus hubungan dengan kita, tapi kita nak perhubungan dengan dia. Susah sungguh. Berhajat pada iman. Muka kita, maruah kita ni, nak pergi cari orang tak selesai dengan kita. Macam mana? Hari ni dia pun tak selesai, biarlah, walaupun jiran tak sekut. Allah, agama kita ni dia nak suruh mukhalafah sama dengan hawa nafsu. Sebab dia rakyat kata wa huffidatil al-jannah bil makarih.
Wa hufidal an-nar bil bisyahawat. Sebagaimana hadis yang sabit pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilikongi syurga tadi itu dengan perkara-perkara yang menyalahi hawa nafsu. Allahu akbar. Payah sungguh. Dan silatul arham ni dia ada faedah banyak. Kalau kita hubung dengan jiran, dengan adik-beradik kita, dengan siapa-siapa, silatul arham ni faedah dia banyak. Rezeki jadi berkat, umur kita jadi berkat, harta benda jadi berkat dan sebagainya. Kita kena latihkan diri kita untuk kita mendekati dengan jiran terutamanya. Ada pun orang hak karuk, orang hak tak bagus, hak mengenak tu, hak tu menjauhi, tak ada masalah, hak tu. Tetapi nak ayat kata hak penyakit hasad ke, penyakit jiwa, hak biasanya kata dia tak puas hati, tak tahu sebab. Terkadang kita tak puas hati, tak tahu sebab. Apa orang tu buta duitmu ke? Ada tapi kadang tak setuju. Tahu adalah. Adalah tu makna kata yang nak royak tak boleh, tetapi masalahnya masalah jiwa. Lalu Nabi ni ada jiran di kalangan minal ansar, di kalangan orang ansar. Nabi kita duduk dengan masyarakat. Sungguh Nabi kita apabila kita tengok dalam sejarah dia melengkapi hidup dia. Kalau tengok dalam keluarga, dia adalah asas bagi keluarga. Kalau tengok di dalam suasana kampung, suasana dia adalah sebagai orang penduduk yang bagus. Kalau tengok di sudut dia pemerintah adalah sebaik-baik pemerintah. Boleh tengok pada setiap-setiap bucu Nabi kita Muhammad SAW sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna. Setiap bucu dia sempurna. Tetapi dengan sebab apa dia boleh jadi sempurna? Kerana orang tepi dia tadi tu orang yang bagus. Keluarga dia, isteri dia, pihak dia, muhajirin di kalangan orang penduduk Mekah, pihak dia, al-ansar, pihak dia, jiran dia, pihak. Hak tu. Dia duduk lagu mana? Nabi al-insanul adi, orang biasa ya, tetapi dia duduk lagu mana? Dia letakkan diri dia tu macam mana supaya nak orang tu jadi terima. Orang tadi itu boleh menguasai hati. Kita boleh menguasai hati seorang ni. Bukan mudah. Hati ni apabila kita boleh menguasai, dia boleh kita boleh kita muamalah dengan cara baik. Hak kita ni sebab itulah lidah kita tadi itu jangan melukakan hati. Terkadang orang kita cakap dengan perkara yang kasar, cakap perkara yang melukakan hati dengan cara kuat-kuat dalam keluarga sendiri, suami, isteri, anak, jiran sehingga punah. Terutama kita orang Melayu pula, yang pesal sebagai anak cucu kata. Nah, pesal sebagai anak cucu ni masalah kita. Kita kena kikih, kita kena kena pecah, kena buai tu benda-benda lagu tu. Jangan ada. Kalau gitu, illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Ada jiran di kalangan al-ansar wa kanat lahum manayihu. Dan bagi mereka itu kaum ansar itu ada manayih. Manayih ni jamak pada manihah. Yakni gapo? Yakni binatang yang punya susu. Kambing ke unta ke sebagai itulah binatang yang ada susu. Binatang yang ada susu. Mana kata orang Arab ni dia hidup tak payah. Ada air, ada susu, adanya taman. Cukup. Kita duduk di negeri Arab ni masya-Allah. Kita tengok dia duduk ni mudah sangat. Kalau makan ni pagi dia tak lebih pada 5 minit. Sudah. Kita mallahu bihi alim nak makan pagi tu gak tak ada setengah jam gak tak boleh. Tetapi tak apalah. Keadaan bermasing-masing. Tapi nak ayat orang Arab ni dia hidup mudah-mudah. Hidup dengan cara mudah-mudah, tak ada jadi susah, tak jadi payah. Tu apatah orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka susu dia ni wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha. Tengok. Maka mereka itu puak-puak puak-puak al-ansar ni mengkirimkan. Yursilun mana kirim. Bahasa sini pangkirim tak? Kita kirim barang. Kirimkan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada susu. Ya perah-perah susu waktu pagi tadi itu dia mari seruh, mari sapalah, mari hantar
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah kata, fayasqiyana, maka aku pun ambil susu tadi itu, campur dengan campur dengan buah tamar lah, terutamanya tamar kering tadi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Nabi kita makan benar-benar lagu tu ya. Hidup pada dia. Al-insanul kamil, al-insanul seorang manusia yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala pangkat dia. Wa rafa'na laka dhikrak. Mana kata Allah Taala angkat sungguh. Angkat. Nabi kita tak ada nak lebih. Tak ada orang lebih daripada dia. Makhluk mana-mana tak boleh nak lebih seumpama Nabi. Tapi kita tengok Nabi duduk. Mudah-mudah ya kita. Kita sebagai kaum wanita, kaum ibu faham masalah ni, kita faham. Tak usah dipayah sangat hidup ni. Hidup dunia ni ya gitulah, nak cari seni belaka ya bukan. Dunia tak ada tempat seni. Tempat coba tapi kita nak buat lagu menawi seni, kita tengok orang hak seni. Piah hak seni sekali, Rasulullah dengan isteri dia, Rasulullah dengan sahabat dia, Rasulullah dengan jiran dia. Ya seni hidup lagu mana? Tak ada perbalah. Nabi kita tak biasa balah dengan orang. Nabi kita tak biasa jadi susah hati dengan sebab orang menjadi sebab dia menyusahkan hati orang, tak ada. Tahammal Nabi, sifat tanggungnya amanah Nabi dan sabar Nabi itu sangat-sangat besar, sangatlah. Sangat-sangat besar. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh nak kemukakan di sini. Dua hadis nah. Dua hadis, insya-Allah sekadar inilah, insya-Allah lain kali kita boleh berjumpa pula. Terima kasih banyak tu kepada ustaz kita, Ustaz Jah kita, yang mana dia itu buka peluang kita boleh berjumpa dengan kaum ibu, kaum wanita di negara Malaysia yang maha berkat ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati semua kita yang hadir pada pagi ini, dan minta Allah Subhanahu wa taala memberkati umur kita, rumah tangga kita dan keluarga kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala memberkati anak cucu kita, dan memberkati juga rezeki kita, supaya dengan perkara-perkara tersebut itu kita boleh hidup dengan cara senang di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Sekadar inilah pada pagi ini, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahlah majlis ini kepada pengurusi kita. Wallahu alam. Jazakumullah.